Semasa sejahtera. Nama saya ialah Keshwara anak lelaki Dharma Raja dari Universiti Kebangsaan Malaysia, mewakili kumpulan saya untuk membentangkan dapatan kajian bagi limitasi kebebasan bersuara dalam Facebook, Instagram dan WhatsApp. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu untuk mengkaji kebebasan bersuara di negara Malaysia melalui Facebook, WhatsApp dan Instagram menurut sistem perundangan Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis kes-kes yang berkaitan dengan kebebasan bersuara dalam media sosial seperti kes buli cyber, fitnah, hasutan dan sebagainya. Objektif terakhir adalah untuk mengkaji penguatkuasaan undang-undang dalam menangani kes-kes yang diakibatkan daripada penyalahgunaan kebebasan bersuara, terutamanya dalam Facebook, WhatsApp dan Instagram, serta mencadangkan cara penggunaan hak bersuara tersebut secara berhemah dan rasional. Penyataan masalah. Bagi pengetahuan anda, Malaysia merupakan antara negara 10 teratas di dunia bagi kes cyberbully seperti fitnah, kes ugur secara atas talian, penggunaan kata-kata lucah atau kesat dan lain-lain. Oleh itu, kajian ini akan menumpukan kepada sejauh manakah kebebasan hak bersuara tersebut boleh digunakan oleh masyarakat Malaysia dalam Facebook, Instagram serta WhatsApp. Dan bagaimanakah sistem perundangan negara membendung masalah-masalah sosial yang wujud akibat daripada penyalahgunaan kebebasan bersuara. Bagi metodologi kajian, ada 3, iaitu penyelidikan secara atas talian, analisis kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah mengenai kes-kes sosial, kes-kes yang berjaya dilaporkan mengenai kes buli cyber, dan juga temu bual dengan pegawai-pegawai yang mempunyai pengalaman dalam menangani kes-kes sebegitu. Mari kita lihat kepada apakah itu hak kebebasan bersuara. Menurut Nur Hafizah binti Muhammad Daud, hak kebebasan bersuara merupakan suatu kuasa yang telah diamanahkan kepada semua rakyat untuk mengucapkan buah fikiran masing-masing tanpa apa-apa sekatan. Ianya juga termasuk dalam bentuk lisan, iaitu menyatakan pendapat masing-masing dalam bentuk nyanyian, lukisan, rakaman video dan selebihnya. Selain itu, menurut Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, ianya juga terpakai kepada komunikasi-komunikasi yang berjalan dalam perkembangan teknologi komunikasi. Kenapakah kebebasan bersuara penting kepada kehidupan kita? Hal ini adalah supaya setiap orang individu dapat mengemukakan pendapat masing-masing dalam sesuatu hal. Ianya membantu sekelompok masyarakat untuk menyatakan hak sesuatu bangsa. Contohnya, menyuarakan hak mereka untuk membina suatu landasan agar masyarakat-masyarakat yang terdiri daripada bangsa lain dapat memahami juga adat istiadat sesuatu bangsa. Ianya juga membantu masyarakat melakukan sebarang aktiviti secara produktif. Kesannya, masyarakat yang sentiasa berfikiran buka dan peka terhadap perubahan sekeliling dapat dilahirkan. Kebebasan bersuara ini juga amat membantu rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan yang optimum dalam sesuatu situasi yang sering dihadapi oleh mereka dalam kehidupan seharian mereka. Ianya juga mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Hal ini adalah penting kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum dan aspek sosial merupakan suatu yang paling asas untuk mengekalkan kestabilan politik negara kita. Dan terakhirnya, ianya juga menyumbang kepada perkongsian maklumat dan juga pendedahan kebenaran mengenai sesuatu perkara atau kejadian. Bagi peruntukan undang-undang di Malaysia. Menurut perkara 10 kuasa 1A, Perlembagaan Persekutuan, iaitu sumber undang-undang tertinggi di Malaysia, setiap warga negara adalah bebas untuk bercakap dan bersuara. Tetapi, perkara 10 kuasa 2 menyatakan bahawa kebebasan bersuara tersebut tidak boleh digunakan untuk menghina kerajaan atau pihak-pihak yang berjawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan dan juga tidak boleh menghina nama baik negara supaya ianya tidak mencetuskan suatu suasana huru-hara dalam kalangan masyarakat. Bagi Undang-Undang Jenayah, Seksyen 69 Kanun Kesesahan menyatakan bahawa penyebaran apa-apa fitnah palsu terhadap seseorang atau pihak tertentu akan disabitkan kesalahan dan dikenakan hukuman denda yang tidak melebihi RM1,000 atau hukuman penjara yang tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekaligus.
Yang ketiga, Akta Fitnah 1957. Akta ini adalah khusus kepada apa-apa kegiatan yang melibatkan fitnah, termasuklah elemen-elemen yang diperlukan bagi membuktikan sesuatu kes pendakwaan fitnah, jenis-jenis fitnah serta hukuman-hukuman yang boleh dikenakan oleh mahkamah. 4. Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Akta ini digubal untuk mencegah apa-apa perbuatan subversif yang boleh memudaratkan ketenteraan awam. Bagi kajian ini, Seksyen 22 melarang sebarang pencetakan, penerbitan, penjualan, pengeluaran atau pengedaran sebarang dokumen yang menggalakkan unsur-unsur keganasan seperti pelanggaran undang-undang, menggugat keamanan awam, keselamatan sosial dan sebagainya. Akta Hasutan 1948. Akta ini bertujuan bagi apa-apa perbuatan yang berbentuk hasutan di Malaysia. Menurut Seksyen 3, hasutan merujuk kepada apa-apa perbuatan yang menyebabkan perasaan benci atau hina atau tidak setia akan kerajaan dan raja dengan cara yang salah. Terakhir, menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, sesiapa yang menyebarkan khabar angin menggunakan komunikasi elektronik boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dijatuhkan hukuman penjara tidak melebihi tempoh setahun atau kedua-duanya. Seterusnya, analisis kes. Secara ringkasnya, dapatan kajian menunjukkan kebanyakan kes yang dilaporkan pada peringkat mahkamah adalah berkaitan fitnah. Namun, terdapat juga beberapa kes yang melibatkan mesej yang meliputi kata-kata lucah dan kesat. Mari kita lihat kepada beberapa kes yang telah dikaji dalam kes ini. Dianalisis dalam kajian ini. Al-Marif Travel dan Tour Sendirian Berhad lawan Nur Farhana binti Job Husin dan lain-lain, dan satu lagi kes yang melibatkan fitnah melalui Facebook dan WhatsApp. Dinawati binti Hasin lawan Saidatul Hanim binti Sazali yang melibatkan mesej yang menggunakan kata-kata kesat dalam WhatsApp dan Instagram serta telah melakukan kegiatan fitnah melalui Facebook. NR Management Sendirian Berhad lawan CH9 Media Sendirian Berhad dan lain-lain melibatkan kes penyebaran berita palsu dalam Facebook. Christina Liu Chin Jin lawan Lexun bin Injil melibatkan kegiatan fitnah melalui Facebook dan juga WhatsApp. Tan Sri David Cho Tat Chong lawan Sima Elizabeth Isof yang melibatkan kes fitnah iaitu penyebaran maklumat melalui WhatsApp. Seterusnya, Masyita binti Muhammad Hassan lawan Sakina binti Sulong merupakan kes fitnah melalui Facebook. Veera Singham anak lelaki Ratnam dan another lawan Narinder Singh anak lelaki Avtar Singh melibatkan kes fitnah dalam Facebook dan juga WhatsApp. NCR Century M Sendirian Berhad dan satu lagi lawan Lai Yan Chi, kes yang melibatkan pelanggaran hak cipta menggunakan Facebook. Muhammad Fahmi bin Muhammad Suyud lawan Iskandar Net Sendirian Berhad, kes fitnah yang melibatkan Facebook dan juga WhatsApp. Ang Yun Si iaitu Petsmania lawan Yo Jing Nong and another melibatkan kes penyiaran video CCTV dalam Facebook yang mempunyai unsur-unsur fitnah terhadap plaintiff. Muhammad Fahmi Reza bin Muhammad Zarin lawan pendakwa raya yang melibatkan post gambar parodi mengenai notis kerajaan dalam Facebook. Syarmina anak perempuan Maniam lawan Siwamani pilih anak lelaki Veera Sanam. Yang ini merupakan suatu kes penceraian, tetapi untuk mendapatkan hak penjagaan anak, si suami telah memuat naik gambar separuh bogel isteri dan membalas mesej-mesej lucah menggunakan telefon bimbit isteri dalam WhatsApp bagi membuktikan bahawa isterinya bukan seseorang yang boleh dipercayai bagi penjagaan anak. Nick Rosman bin Nick Ismail dan satu lagi lawan Muhammad Farouk Atara bin Ismail merupakan kes fitnah melalui Facebook dan juga WhatsApp dan juga Instagram. Faratina binti Kasim and another lawan Malaysian Airline System Berhad, di mana dua orang pekerja telah dipecat kerana membuat pernyataan yang dibuat dalam Facebook. Seterusnya, Sejati Maju Construction Sendirian Berhad lawan Tong Xiao Mei yang melibatkan kes penyiaran pernyataan dalam Facebook. Dan juga terakhir, Jamaluddin bin Ibrahim and another lawan Norani Muhammad Ismail yang melibatkan fitnah dalam Facebook. Kes-kes ini merupakan antara kes-kes yang telah dianalisis bagi mendapatkan data
bagi kajian ini. Kesimpulannya, hasil kajian ini menunjukkan isu-isu sosial yang paling banyak timbul daripada penyalahgunaan kebebasan bersuara dalam Facebook, Instagram dan juga WhatsApp adalah fitnah. Hal ini demikian kerana ramai yang menganggap bahawa penyiaran sesuatu pada Facebook, Instagram dan juga WhatsApp adalah sebagai suatu komen ataupun perkongsian maklumat sahaja. Tetapi ianya bukan senang sebegitu. Hal ini kerana undang-undang di Malaysia telah menggariskan bagaimana untuk membuktikan kes-kes fitnah. Oleh itu, cara yang paling asas bagi membendung masalah-masalah sebegini adalah dengan kerjasama antara pelbagai pihak dalam mendidik para rakyat mengenai hak asasi serta limitasinya di samping membantu mereka memahami betapa seriusnya isu-isu sosial yang timbul daripada penyalahgunaan kebebasan bersuara dalam Facebook, Instagram serta WhatsApp. Ingin menegaskan lagi, aspek sosial merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi Malaysia bagi mengekalkan kestabilan politik. Sekian daripada kami. Terima kasih.